أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Taala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara menantikan masuknya solat fardu isyak, serta dapat kita berada dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab penawar bagi hati, dan insya-Allah malam ini kita akan masuk pada bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Pada menyatakan kikir, kedekut, bakhil, tak hidup masih, kedaung macam-macam lah. Kan? Macam-macam istilah boleh bagi nama lah. Jadinya dan kasih akan harta. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya, dan barang siapa dipelihara akan dia akan kikir dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Maksudnya orang yang menjauhkan diri dia daripada sifat bakhil, kedekut ni tadi, kikir ni tadi, maka dia akan mendapat al-muflihun, kemenangan. Kemenangan di mana? Satunya di dunia, yang kedua di akhirat lah. Apa itu kikir? Kikir ini dia menahan hartanya daripada membelanjakan hartanya itu kepada perkara yang wajib. Contoh, kalau dia sebagai ketua keluarga, dia tidak membelanjakan, tidak memberi belanja yang sepatutnya kepada ahli keluarganya, nafkah kepada isterinya, nafkah untuk anak-anak, pengurusan rumah tangga, apa saja yang dia tanggungjawab kepadanya, sedangkan dia mampu untuk itu. Kalau cerita tak mampu tu lain cerita lah. Ini cerita dia boleh tapi dia sengaja menahan harta dalam bab yang wajib bagi diri dia. Tapi dalam bab yang mana kena dengan nafsu dia, hobi dia, make up sana, make up sini, kan, beli motor, make up motor, beli kereta, make up kereta, beli basikal, duk sibuk dengan aksesori basikal, rantai saja pun dah cecah dekat RM300, rantai basikal dia pun, kan. Tapi dalam bab nafkah keluarga cukup berkira dia tak.
Jadinya itulah maksud kikir. Ya. Pandangan ulama pula tentang kikir ini, kata Ibnu Muflih rahimahullah berkata, dia kata apa tentang maksud kikir ini? Sebagai ulama telah menyebutkan tentang batasan kikir ini. Yang pertamanya, orang yang sebut kikir ialah yang pertama saya sebut tadi, dia tidak mahu ataupun enggan membelanjakan hartanya kepada perkara yang wajib lah. Contohnya nafkah keluarga. Keduanya ialah orang yang mana mereka tidak mahu melaksanakan hukum ataupun rukun Islam itu sendiri. Maksudnya dia tak nak bayar zakat. Dalam bab lain dia boleh belanjakan, tapi dalam bab zakat yang wajib ke atas diri dia, baik zakat pendapatan ke, zakat harta ke, zakat perniagaan, zakat simpanan ni dia tak nak keluarkan. Tak apalah kita kata zakat pendapatan tu adalah khilaf. Ada kata ulama kata ada yang ada yang tak ada, tak apalah. Tapi yang betul yang ada yang wajib ni. Zakat simpanan dia, zakat perniagaan dia, zakat pertanian dia tak nak keluarkan. Hatta zakat fitrah pun berkira-kira. Sedangkan dia mampu makan beras mahal tapi bayar pakai yang beras murah. Pun tak kena juga. Maksudnya dia menahan diri ni. Maksudnya tidak belanjakan pada harta yang sepatutnya. Dan dia juga menolak kewajiban untuk bersedekah. Sedekah pun tak bagi. Zakat yang wajib tak bagi, sedekah yang sunat lagi tak bagi. Kata Ibn Qayyim pula, rahimahullah, orang bakhil ataupun kikir ni, orang yang meninggalkan apa yang wajib bagi dia. Maka barang siapa yang menunaikan kewajipan yang diwajibkan kepadanya, tidaklah disebut berkikir. Kita kena ingat, orang yang berhemah dalam berbelanja dengan orang kikir tak sama. Orang yang berhemah ni dalam bab perkara wajib dia buat. Nafkah keluarga selesai. Zakat semua selesai. Zakat fitrah pun selesai. Cuma dalam bab nak belanja ni, engkau ni duk pakai motor lama lagi. Ni zaman ni aku punya old school punya kan. Suka yang motor ni. Kan, Allah kan. Engkau nak repair motor ni, rosak enjin macam-macam. Ajalah motor ni ada nostalgia sebab tu rumah tukar. Dia mampu je nak beli motor RM20,000 tu. Boleh je, tapi tak nak. Itu tak nak, itu bukanlah kikir. Itu masuk dalam bab zuhud pula. Bab lain lah tak masuk. Zuhud tu benda yang baik. Yang kata kikir tadi, benda yang kau wajib buat, kau tak nak buat. Itu yang kata kikir. Sebab tu yang kau belanjakan belanda ni untuk keluarga, untuk pembangunan, untuk kepentingan Islam, kau tak bagi. Kata Imam Ghazali pula, orang kikir ni adalah orang yang menahan diri dari apa-apa yang semestinya dia tidak boleh menahannya. Contoh zakat. Dia boleh tahan ke zakat juga? Kalau dah cukup haul, cukup nisabnya, dia wajib kena zakat. Tak boleh dia nak gunakan alasan. Kata-kata dia ni tak mampu dah, dia wajib kena bagi. Baik dalam hukum syariat ataupun yang berkaitan dengan harga dirinya. Jadinya itu kata Imam Al-Ghazali. Kata Syekh Ibn Utsaimin pula, rahimahullah, kikir ini adalah menahan apa yang diwajibkan. Jadi pandangan ulama ni sama je lah. Maksud kikir itu dia menahan hartanya daripada dibelanjakan kepada perkara yang wajib dia tunaikan. Kalau dia keluarga, nafkah keluarga. Sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, zakat. Baik zakat yang diwajibkan, dalam setahun sekali kena bayar, dan juga yang kedua zakat fitrah, itu. Jadi inilah yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taghabun. Barang siapa yang mana dirinya itu tidak dipelihara daripada sifat kikir, maka dia inilah akan beroleh kemenangan. Kemenangan dunia apa dia? Orang yang membelanjakan hartanya untuk agama, kepentingan keluarganya, Allah akan tambah lagi rezekinya itu dengan lebih luas lagi. Itu di dunia. Di akhirat esok, dengan sebab nafkahnya itu memudahkan dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan dia. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Surah Ali Imran ayat yang ke-180. Artinya al-ayah,
Maksudnya ada bersebut al-ayah itu maksudnya ada ayat lagi lah sebelumnya tu. Kan? Sebelum wala yahsabanna allazi itu ada lagi ayat sebelumnya. Al-ayah. Dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir, maksudnya orang yang kikir tadi, yang kedekut, jangan mereka sangka bahawa mereka itu dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada limpah kurnianya, ia kebanyakan bagi mereka itu, bahkan ia kejahatan bagi mereka itu. Orang yang kikir itu jangan dia sangka bahawa hartanya itu memberi kebaikan kepada dia. Jangan diingat harta tu hak mutlak dia. Ya, bahkan hartanya di timun-timun tadi akan memberi kejahatan, akan menyebabkan dia ni menjadi malang. Di mana? Di akhirat esok. Ya, orang yang mana menahan hartanya tadi. Ya. Yang mana orang yang mana enggan bayar zakat dah, maka mereka ini buat perutnya sebesar-besar rumah. Kan? Sebesar-besar rumah di akhirat esok. Di dalam rumah tu mengening dengan ular semua penuh dalam tu. Ni siapa ni? Orang yang tak nak berzakat. Ya, tak nak melanjutkan harta dia untuk agama. Ya. Jadi artinya orang yang kikir tadi, jangan menyangka mereka itu akan bahawasanya kikir mereka itu kebanyakan bagi mereka itu. Bahkan kikir itu kejahatan, bukannya kebaikan bagi mereka itu. Sebab itu bila sebut kikir ni, orang kenapa kikir? Kenapa orang nak kikir? Sebab pada sangkaan dia, harta yang dia ada tu hak mutlak dia. Ni kan, aku yang usahakan, aku yang bekerja penat-penat ni, duit aku dapat tu hak mutlak aku. Dia tak tahu bahawa semua ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Anytime Allah Taala boleh tarik balik. Kan? Ini kata kenapa kikir. Dia ingat apa yang dia dapat hasil daripada perniagaan dia, hasil daripada bekerja titik peluh dia ni, duit tu, harta tu hak mutlak dia. Maksudnya dalam harta tu tidak ada hak orang lain. Sedangkan dalam hartanya itu ada hak orang miskin, ada hak isterinya, ada hak anak-anaknya, ada hak ibu bapanya. Ada hak bengkel kereta, kena bagi servis. Mana? Kan? Ada hak siapa lagi? Kedai runcit semua ada lah. Mana hak mutlak dia? Apa yang dia sedekahkan, apa yang dia zakatkan, itulah hak mutlak harta dia nanti di akhirat. Yang lain bukan. Itu kata kikir. Sama juga, jangan kita dalam berkikir bukan hanya dalam bab isu harta saja. Katakanlah orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita. Kadang-kadang orang tak diterima hakikat, merauh, meratap, kan? Tak boleh terima, nangis, dia hentak kepala dekat dinding, dah guling tak. Engkau sedar tak yang pergi ni, engkau orang yang kau sayang ni milik siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Nak sedih-sedih lah, tak larang. Rasulullah pun menangis bila mana pakcik dia Abu Talib meninggal dunia tak? Sedih. Pertama sebab pakcik dia meninggal. Kedua, pakcik dia tak beriman. Nangis, sedih. Tapi agak-agak lah. Janganlah sampai meratap. Itu dah masuk perbuatan haram. Meratap, pergi peluk jenazah macam tak boleh tak terima hakikat ni. Kan? Sedih kan? Orang pujuk-pujuk. Orang tepih-tepih marah kan? Siapa yang meninggal ni? Hak Allah ni. Allah panggil balik. Jadi kita kena terima lah. Tak. Kita kena terima. Jadi janganlah nak kata sedih sangat macam kita seorang yang paling sedih. Sedangkan kita kena faham, walaupun orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, itu dia milik Allah. Inna lillahi. Kita sebut benda ni. Kan kita boleh sebut saja je dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak. Bukan itu kita sebut. Kena faham konteks ayat tu. Maksudnya yang si mati ni milik Allah. Allah panggil dia balik. Tak kira lah dia orang baik ke dia orang jahat ke, milik Allah. Dah Allah panggil balik, jalan je lah. Cuma kita sebagai ahli keluarga, ataupun orang yang kita sayang tadi itu, berpada-padalah dalam menzahirkan kesedihan. Takkan betul jugalah. Takkanlah orang yang kita sayang meninggal, kita nak ketawa. Ini dah lain macam. Ini skru dah goyang sikit ni. Kan? Tercabut dia ni tak? Skru dah longgar sikit. Ada kepatut orang yang dia sayang meninggal dia boleh ketawa pula tak? Dia ada masalah mental lah sikit.
Betul lah, sedih, betul lah tu. Tapi nya berpada-padalah. Seolah-olah kita ni menyalahi takdir buat dah. Sedangkan ajal itu semua itu Allah Ta'ala yang tentukan. Kan? La yastaqdimuna wa la yastakhirun. Tidak cepat sesaat dan tidak lewat sesaat pun bila tibanya ajal. Kena faham situ jugalah. Itu pun orang kata kikir jugalah, kau kedekut sangat. Seolah-olah macam orang yang kau sayang tu milik kau seorang je. Sedangkan sebenarnya kita semua ni milik Allah Ta'ala. Selagi akan dijadikan harta yang kikir, mereka itu dengan dia kalung daripada api pada leher mereka itu pada hari kiamat. Orang nak sangat kan di dunia. Ya, wang ringgit kedekut, barang kemas kedekut, semua tak nak belanjakan untuk agama. Di akhirat nanti akan dikalungkan di leher dia. Wah, kata seronok pula. Gelang dia, gelang ke rantai bentuk dia, buah petai lah, rantai biskut, rantai cincin bentuk durian, macam-macam istilah seorang lah. Dia ingat cincin tu yang dipakaikan, bukan. Rantai yang dipakaikan ke leher itu ialah rantai daripada api neraka. Ya, kau pakailah cincin api neraka lah. Baik lelaki, baik wanitanya itu, apa yang harta yang dia ada tu akan menjadi bala pada dia pula kalau dia tak belanjakan untuk agama dan juga kepada orang yang dia bertanggungjawab. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wasyuha, fa innama halaka man kana qablakum bisyuhi." Rawahu Abu Dawud wal Hakim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir dan akan kikir daripada kamu. Ya, maksudnya jauhkan diri kita dari sebab kikir dan jangan kikir pula pada diri sendiri. Kita juga ada hak untuk diri kita. Kan? Sampai kita ni sibuk sangat bekerja sampai tak ada masa langsung nak rehatkan diri ni. Sibuk sangat dengan urusan dunia sampai tak ada masa langsung untuk kita, ya, untuk peruntukkan masa untuk agama. Semayang tak sempat, mari masjid tak sempat, dengar kuliah lagi tak sempat. Kan? Sibuk sangat. Kita lah paling sibuk dalam dunia ni sampai tak sempat nak buat benda macam ni tak. Masjid pun tak dapat pintu dah sebab sibuk sangat. Ya? Tapi kita kena fikir-fikir jugalah. Ya, kalau susah nak mari ke masjid ni satu hari, sama ada Allah Ta'ala izinkan juga datang ke masjid. Tetapi bukan dalam keadaan berjalan, tapi dalam keadaan kita terbaring. Tak? Ya? Orang semua sembahyang belakang imam, dia seorang duduk depan imam. Kan? Datang juga ke masjid, tapi terbaring lah. Ya? Tunggu orang angkat, bawa pergi ke sebelah. Kan? Susah sangat nak mari tak? Kalau lari, kalau Allah Ta'ala bagi peluang langsung, tak? Jadi itulah. Jadi kita fikir-fikirkanlah. Ya? Maksudnya kikir waktu usia kita ni, jangan kita kikir sangat hinggakan waktu untuk agama, untuk kepulauan diri, untuk tadah telinga dengar ilmu-ilmu agama pun tak sempat dah. Kerana hanya senya binasa umat yang ada ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Contoh apa tuan-tuan nak? Qarun sendiri dia pun dah tahu. Kan? Qarun ni, ya, seorang yang mana hartawan, jutawan, yang memiliki gudang harta. Dia memiliki gudang harta yang cukup luas, cukup banyak. Tapi mana bagi hartanya semua tu? Semua dah ditenggelamkan dalam bumi dan tak jumpa kita sampai bila-bila pun lah. Kecuali diizinkan. Sebab itulah disebut harta Qarun. Nah, orang duk korek-korek tanah jumpa barang Jepun tapi sebut harta karun. Padahal duit Jepun. Nah, harta karun dipanggil dia. Dan bersabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi." Rawahu At-Tabrani an Abi Umar. Artinya, bermula 3 perkara sebab bagi binasa. 3 perkara menyebabkan kebinasaan. Pertamanya kikir yang diturut, ya, maksudnya dia ni dah memang kedekut, tapi terikut dengan sifat kedekut dia tu. Kan? Cukup takut orang rumah nak minta beli barang, nak beli beras, nak beli telur pun tak dapat. Belanja bulan sudah dah bagi dah, takkan nak minta lagi bulan ni. Dia ingat bulan sudah tu cukup. Kan?
Kira macam dulu punya tu tak? Tak boleh. Ni maksudnya melampau-lampau kedekutnya itu. Yang keduanya, keinginan yang ikut, ya, apa saja keinginan dia ikut. Tu saya kata tadi, contoh, kalau untuk kepentingan, keperluan rumah tangga, dia abaikan. Tapi dalam keinginan diri, hobi dia minat make up sana, minat make up sini, dia berhabis beribu pun tak masalah. Tak kisah pun. Sonok cerita kawan. Aku bulan sudah duit gaji habis. Dekat 2,000 habis. Beli apa tu? Barang basikal. Contoh ni contoh pula. Sedangkan keperluan rumah pun tak cukup. Kan? Tangguh berhutang lagi untuk memenuhi hobi dia tak. Tak boleh juga macam tu. Dan ketiga, perkenan oleh seorang akan dirinya. Apa maksud perkenan? Maksudnya dia ni bangga diri, ujub. Tak. Aku seorang, aku pun heran kenapa aku boleh macam ni tak. Orang semua ni apa? Maksudnya dia merendahkan orang lain, dia seorang yang paling bagus. Dia perasan diri dia bagus, ataupun bahasa moden hari ni, poyo tak. Proud of yourself. Mana anak muda panggil poyo orang ni. Kita panggil ujub, kita panggil orang yang mana dia ni perasan bagus, ni perkenan akan diri dia ni. 3 perkara ni yang akan memberi kebinasaan oleh seseorang akan dirinya. Dan bersabda ia, as-sahiyyu qaribun minallahi qaribun minan nasi qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun minan nasi ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Balik pula. Wal jahilu as-sahiyu ahabun ilallahi min 'abidin bakhilin. Artinya hadis riwayat ar-rawahu at-Tirmizi an Abi Hurairah wal Baihaqi an Jabir wa Tabrani an Aisyah radhiyallahu anhum. Maksudnya orang yang pemurah, as-sahiyu orang yang pemurah, qaribu minallah, hampir ia daripada Allah Ta'ala, qaribu minan nas, lagi hampir ia daripada manusia, kemudian qaribu minal jannah, lagi hampir ia daripada syurga, wa ba'idun minan nar, dan jauh ia daripada api neraka. Ini orang yang pemurah. Maksudnya dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Memanglah orang yang pemurah ni manusia suka. Dan yang ketiganya dekat dengan syurga dan dijauhkan daripada neraka. Ini orang yang pemurah. Berlawanan pula dengan orang yang bakhil, dan orang yang bakhil ini dan jauh ia daripada, dan orang yang kikir jauh ia daripada Allah Ta'ala. Lagi jauh ia daripada manusia, lagi jauh ia daripada syurga, lagi hampir ia daripada api neraka. Itu berlawanan pula. Kalau orang tu kikir, dengan Allah pun jauh, dengan manusia pun jauh. Orang tak nak kawan ni, jauh diri pada dia. Tapi dekat dengan neraka, jauh pada syurga. Dan yang jahil, yang pemurah, lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada yang mengerjakan ibadah yang kikir. Orang jahil tapi pemurah lebih disukai Allah, lebih hampir kepada Allah berbanding orang yang rajin ibadat tetapi kedekut. Hidung masih nak bab ibadat rajin, solat jemaah semua rajin, tapi dalam bab harta kikir dia berbanding orang yang jahil, ilmu tak tinggi mana, tetapi dalam bab belanja, memudahkan urusan orang, bantu orang ni dia boleh. Dan dikehendaki dengan hampir daripada Allah Ta'ala, hampir daripada rahmatnya dan pahalanya. Orang yang jahil tadi, sebab pemurahnya tadi. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia, kasih mereka itu akan dia. Maksudnya orang yang kasih, yang dikasih manusia tadi sebab sifat yang baik tadi itu manusia kasih kepada dia. Dengan sifat yang pemurah tadi pun dia hampir kepada Allah Ta'ala. Hampir macam mana? Allah Ta'ala merahmati dia. Allah Ta'ala melimpahkan kasih sayangnya ke atas orang-orang yang pemurah. Dahlah dari kasih Allah, pahala pun bertambah.
Satu kali dia sedekah digandakan dengan 700 kali. Kita ambil bahasa mudahnya, logiknya, mudahnya, sedekah RM1 dapat RM700. Sedekah RM10 dapat RM7,000. Darab 700. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, tak ada, orang kata apa, infinity. Tak ada satu kadarnya khusus untuk mereka yang bersedekah dalam bulan Ramadan. Lebih daripada 700 Allah Ta'ala bagi. Kalau di luar bulan Ramadan, didarabkan 10 hingga 700. Tapi dalam bulan Ramadan, lebih lagi. Kenapa ya? Sebab dalam bulan Ramadan, bukan malaikat yang menghitung pahala orang yang berpuasa. Tetapi Allah Ta'ala sendiri yang akan mengagihkan pahala tu. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang memberi ganjarannya. Dan digenaki dengan hampir daripada syurga, diangkatkan hijab antaranya dan antara syurga itu. Ya, hijab tak terhalang dia untuk dia masuk ke syurga. Tuan-tuan, nak syurga ni, ya, tercium baunya. Ini belum masuk. Bau cium, bau syurga, haruman syurga itu sudah tercium sejauh 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Belum nampak pintu syurga. Pintu gerbang tak nampak lagi. Tetapinya sudah tercium. Maksudnya orang yang beramal soleh ni dah bau, ya Allah, wanginya sedap yang bau ni, itu bau syurga. Kan? Dah dekat ke syurga bukan? 40 tahun perjalanan. Kan? Kita tak rasa ajaib ke? Orang yang mana, orang-orang beramal soleh, dia boleh cium bau syurga. Orang yang tak beramal soleh duduk sebelah kita je pun. Engkau tak bau wangi kan? Tak ada pun. Tak bau apa pun. Jadi fikir-fikir lah tak. Kalau kawan sebelah tak bau, kita boleh buat, Alhamdulillah. Tapi kalau kawan sebelah boleh bau wangi, kita tak bau wangi itu. Ya? Di sana nanti, bukan di sini. Ya? Dan digenaki dengan jauh daripada Allah Ta'ala itu, jauh daripada rahmat dan pahalanya. Dengan sebab kikirnya tadilah, jauh pada kasih sayang Allah. Dan dikendaki dengan jauh daripada manusia, benci mereka itu akan dia. Orang yang kikir dibenci oleh manusia. Dan dikendaki dengan jauh daripada syurga, banyak hijab antaranya dan antara syurga itu. Orang yang kikir ni kan, maka susah dia nak masuk ke dalam syurga. Sebab terhijab. Terhijab macam mana? Orang menuntut. Pertama ahli keluarga dia lah. Kerana dia kikir dengan keluarga dia, sepatutnya kau bagi nafkah macam ni, kau kedekut sangat tak bagi tak. Ya? Makanya itu dia akan ditanggungjawabkan. Ini cerita kalau diukur segi kemampuannya. Kemampuan dia. Kalau orang tu memanglah gaji tak besar mana, itu kita faham. Kan? Kita faham. Bukannya maksudnya bila bergaji kecil tapi nak belanja besar. B40 nak belanja macam T20, tak kena lah. Kan? Ataupun dia ni T20, belanja macam B40, tak kena juga. Kan? Jadi berpada-pada lah. Sesuai lah. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Itu sebab. Kan? Dia kasihkan hartanya. Dan ia, ya, kelakuan yang dicela. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya. Memanglah. Orang tak ada harta nak kikir macam mana? Harta pun tak ada. Ya? Tiada harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Ya, maksudnya orang yang tiada harta, macam mana dia nak kikir? Dan bagaimana pula dia nak bersedekah? Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Berapa banyak orang yang pemurah tetapinya kasih ia akan harta. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji. Maksudnya dia ni pemurah tapi pemurahnya ada makna. Kan? Baik ada makna. Rupanya dia pemurahnya itu sebab dia nak orang puji dia sebagai pemurah. Tapi hatinya tetap kasih kepada harta. Maksudnya cinta dia pada harta tu tak boleh lekang lagi. Ya, rupanya pemurahnya itu ada makna. Ya, supaya orang puji dia. Dan supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak.
walaupun dia ni pemurah, tetapinya tetap ada pada diri dia cinta pada harta tersebut, tetap dicela jugalah pada syarak. Kerana bahawasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Sebab kasih akan harta menyebabkan dia jauh daripada mengingati Allah dan memalingkan ia akan hati kepada dunia, ya, dan hatinya lebih cenderung kepada dunia. Kita kena ingat, maksud kikir tadi asas kita dah cakap dari awal. Kikir ialah dia menahan hartanya daripada dibelanjakan untuk agama dan juga keluarga. Itu asas dia tu. Jadi yang cerita itulah. Maksudnya dalam bab agama dia cukup berkira, tapi dalam bab hobi minat tak ada masalah, habis pun tak ada masalah, berhutang pun boleh. Itu sebut yang kata kikir tadi tu. Dan maksudnya Allah Ta'ala palingkan hati dia kepada dunia dan menangguhkan ia akan, ya, sangkutannya dengan dunia, sangkutannya, ya, dan meneguhkan dia dengan sangkutannya dengan dunia. Apa saja yang terkait dengan dunia ni semua masuklah hati dia, hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menuju, ya, menjumpai, ya. Tak ada mim hilang, sudah hilang mim sini. Menjumpai Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, ya, maksudnya dia ni sebabkan dengan berat hati, sebab dia sasih sangat pada hartanya hingga dia berat hati untuk bertemu Allah. Ini juga disebut dalam hadis sebagai sifat al-wahnu. Ata'rifuna ma huwal wahnu? Tahukah kamu apa itu penyakit wahan? Wahan itu Allah, sahabat kata apa? Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kan? Al-wahnu itu apa dia? Orang yang mana kasihkan dunia, cintakan harta dan takut mati. Dia takut mati bukan sebab dia takut amalan tak cukup, tapi rupa dia takut sebab harta dia banyak sangat. Siapa nak uruskan harta aku bila aku dah mati nanti? Dia susah hati yang tu. Ya, bukan pasal amalan dia tak cukup, kan? Kita takut mati. Kalau amalan kita tak cukup, normal lah. Ya, normal lah. Tapi kalau takut mati sebab aku mati nanti rumah aku 10 biji, siapa nak ambil? Tak bagi lagi, tanah tak pecah nama lagi, tak lagi fikir banyak-banyak. Tu. Tu sebab dia takut mati. Tu tak kenalah, tu ada kena penyakit al-wahan. Wahan tu cinta dunia, takut mati. Telah berfirman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Surah Al-Munafiqin ayat 9. Artinya, hai yang mana-mana mereka yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Ya, macam mana boleh lalaikan sampai tak disebut nama Allah? Ya, pertama dia Allah Ta'ala sebut tadi, jangan dah kita lalai dengan sebab apa? Ya, harta kita, amwal, harta kita. Kemudian jangan kita lalai dengan sebab auladukum, anak-anak kamu. Ya, janganlah kamu dilalaikan daripada harta, dan janganlah kamu dilalaikan oleh anak-anak kamu daripada menyebut nama Allah. Apa masalah yang sebut nama Allah? Bukan. Maksud menyebut nama Allah itu, harta kita menghalang kita daripada dekat pada Allah. Nak mari semayang tak sempat, duk sibuk kira duit, duk sibuk dengan hati. Kan? Jilam tak main masjid pun. Sibuk macam sekarang ni. Tak sempat nak datang. Kadang-kadang tak tahu sibuk macam mana lagi. Anak-anak ramai, nguruskan anak seluruh sini tak. Jadi anak-anak jadi fitnah. Fitnah tu bukan yang patut fitnah itu buat cerita buruk. Fitnah itulah ujian. Anak-anak menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Isteri kita menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Nak mari semayang, nak buat baik, semua jadi halangan. Dan berfirman ia, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Artinya, hanya sahaja segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan. Fitnah itu maksudnya percubaan, ujian atas kamu daripada Allah Ta'ala. Dan bersabda Nabi SAW, La tattakhidhu ad-day'ata
fatarghabu fid dunya. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi wal Hakim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya, jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya berhasil, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus baginya menjadikannya. Masuk kampung sini, maksudnya kita kumpul harta kita banyak-banyak, sonok tengok. Susun harta banyak-banyak ni rasa sonok. Ataupun untuk sibuk buka online banking, banyak duitku, banyak kan. Benda ni menyebabkan kita lalai daripada melaksanakan kewajipan sebagai seorang Muslim. Maka tiada ada hadis ini mansuh dengan menjadikan oleh Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum akan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Artinya, beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Maksudnya orang ni, dia sibuk dengan kerja, dia sibuk dengan berniaga, dia sibuk dengan urusan apa sekalipun, tidak melalaikan dia daripada mengingati Allah. Orang macam ni selamat. Beruntung orang macam ni. Dia sibuk dengan urusan dunia, bila masuk time solat, dia boleh berhenti sekejap. Aku sembahyang. Settlekan ni dulu. Utamakan solat fardu di awal waktu. Bila mana Rasulullah ditanya oleh sahabat, khairu amal, manakah satu? Ayu amal khair? Mana satukah amalan yang terbaik? Rasulullah jawab, as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Maksudnya bila masuk je azan, berhenti terus sembahyang. Di mana? Di rumah Allah. Itulah amalan yang terbaik. Tak boleh nak banding dengan dunia dan seisinya dengan apa pun. Sebaik-baik amalan. Orang yang sanggup berhentikan urusan dunia untuk menunaikan perintah Allah untuk bekalan di akhirat adalah itulah yang terbaik. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Betul lah. Tak nak salah pun kita nak berniaga, nak berharta, nak bekerja, kumpul harta, kumpul lah. Tak ada masalah. Tidak dicela akan dia semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Itu je lah. Ada harta tak nak keluarkan zakat, ada harta tak nak bersedekah, ada harta tak nak belanjakan untuk jalan Allah, ada harta tak nak pula bantu untuk pengurusan apa saja kepentingan nak. Itu yang masalah dia. Nak kumpul harta banyak tak ada masalah pun. Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, sampai hari ni harta dia ada. Abdul Rahman bin Auf tu. Tak ada masalah pun. Tapinya bukanlah dilalaikan. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Dengan harta yang tadi dia keluarkan untuk bayar zakat 2.5% daripada setelah dikumpulkan, ditolak hutang, belanja semua, bakinya itu, maka dikira kat situlah dia ada kaedah dia lenggara lah ke zakat ni. Dan itu dipuji. Bersabda Nabi SAW, ni'ma al-malu salihu lil mar'i salih. Artinya, sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seseorang yang baik, tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia. Harta yang baik ini ialah bila mana dibelanjakan dengan cara yang baik. Dapat harta, dia selesaikan dulu hutang, selesaikan dulu pelanjaan rumah tangga dia selesaikan dulu mana yang dia ni, beli barang-barang dapur, barang wajib, kemudian dia kumpulkan. Itu yang terbaik. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja, iaitu dengan cara bila mana diagihkan pendapatan dia tadi. Ini untuk kumpulan dapur, ini untuk bayar hutang, ini untuk utilities, ini untuk apa? Lebihan ini untuk simpanan. Ada lebih sikit, enjoy lah. Nak beli apa yang kita suka, nak makan ke apa semua, buat lah.
Kerana doa Nabi SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, hai Allah jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada memadai. Maksudnya ahli keluarga Rasulullah ni, keperluan mereka ni Allah dah cukupkan siap-siap dah. Tak ada masalah, tak sembang pun pasal tak cukup harta. Bahkan sekadar hajat saja menunjuki oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akannya lebih daripada kadar hajat kerana tiada ada kebajikan padanya. Maksudnya bila mana harta yang itu dibelanjakan bukan kepada keperluan tapi lebih banyak kepada kehendak, lebih banyak kepada benda-benda yang memenuhi nafsu, maka ini yang dilarang. Kalau dia kumpulkan harta untuk kepentingan agama, untuk ahli keluarganya itu dia belanjakan dengan cara yang betul, tak ada masalah lah. Kerjalah, carilah harta banyak-banyak. Sebab harta yang kita dapat banyak tadi kita balikkan semula kepada agama, balikkan semula untuk tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga. Yang bermasalah bila mana harta yang diperoleh tadi kita tak belanjakan untuk ini, tapi kita belanjakan ikut nafsu kita. Ini yang bermasalah. Jadi tuan-tuan, kita stop kat sini dulu Nanti insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung pada perenggannya ni. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan. Ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT. Sebab kelemahan dan kurangan sebab ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.